ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata dia, al-babu tsalitsu, bermula bab yang ketiga itu, fa'ala yufa'idu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Al-babu mubtada, al-tsalitsu sifat. Bermula bab yang ketiga ialah khabar fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa fi'alan. Jadi fa'ala fi'il madhi, yufa'ilu fi'il mudhari', mufa'alatan masdar, wa fi'alan masdar kedua, wa fi'alan masdar ketiga. Samalah macam khasama yukhasimu mukhasamatan wa khisaman wa khisaman. Jadi wazan fa'ala ni dengan makna saling. Ada panggil apa? Saling. Saling ni makna dia antara dua pihak dan ke atas masing-masing buat. Masing-masing apa? Masing-masing buat. Jadi masdar fi'al masdar fi'al masdar fi'al dengan ya tu maka dikekalkanlah alif tu. Seperti mana dalam fi'il. Fi'alan sama juga fi'alan, mufa'alatan. Jadi alif itu kekal seperti mana dalam fa'il. Kemudian dia kata, asal dia adalah fa'alan. Asal fi'alan tu asalnya fa'alan. Kemudian dikasrahkan fa. Bila kasrah fa, alif itu tukar jadi ya lah. Sebab apa tukar ya? Sebab sebelum alif tu fa baris bawah. Asalnya fa'alan, kemudian fa tu baris bawah, maka alif tu ditukarkan menjadi ya kerana fa baris bawah. Harakat munasabah sebelumnya apabila baris bawah, maka huruf dia mesti ya. Maka jadilah fi'alan. Dan tidak didengar daripada perkataan Arab masdar fi'alan ni melainkan beberapa kalimah yang sikit saja. Melainkan sikit saja kalimah yang ada wazan fi'alan. Tapi sekadar mewazankan sesuatu fi'il, bolehlah kita sebut. Tapi adakah disebutkan wazan fi'alan itu oleh orang Arab? Sikit sangat. Kalimah dia ada beberapa saja yang masdar dia ada atas wazan fi'alan. Adapun wazan fi'alan tanpa ya. Wazan masdarnya fi'alan tanpa ya tu ialah asalnya fi'alan juga. Tetapi fi'alan tu
dia jadi takhfif, dia jadi ringan dengan sebab hazaf ya. Ringan sikit, fi'alun ataupun fi'alan. Hak tadi fi'alan, ada ya. Dan wazan fi'al itu atas jalan qiyas. Atas jalan qiyasi lah, mana orang Arab ada mengkiaskan wazan fi'al kepada perkataan mauzun lain. Kemudian mufa'alah tu memang masdar qiyasi. Memang dia masdar qiyasi lah. Masdar qiyasi, kerana itulah mana-mana fi'il atau wazan fa'ala mesti masdar dia akan mufa'alah. Itu pasti. Kalau fi'alan kebanyakannya, kalau fi'alan dengan ya itu sikit. Itu sikit. Kemudian kadang-kadang masdar yang mufa'alah ni hanya itu saja masdar dia. Adapun masdar fi'al dengan fi'al tak ada. Ada yang jenis itu. Ada jenis fi'il yang masdarnya hanya wazan mufa'alah, tidak ada fi'al dengan fi'al. Yang pastinya fi'al dengan fi'al boleh ditinggalkan masdar itu. Mufa'alah tak ditinggal. Itu memang confirm masdar qiyasi yang mesti dia punya masdar dia wazan mufa'alah. Macam perkataan jalastuhu dengan jalasa yujalisu mujalasah. Mujalasah hanya ada mujalasah saja. Tidak ada jilasan tak ada. Orang Arab tak sebut jilasan sebagai masdar kepada jalasa yujalisu mujalasah, tak ada. Itu contohlah. Macam mufa'alah juga atau wazan mufa'alah ni juga ada yang kadang-kadang sama dengan isim maf'ul, dia punya wazan. Ada kadang-kadang sama dengan isim maf'ul. Contoh qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan fahuwa muqatilun wa dhaka muqatalun. Muqatal dengan muqatalah. Bezanya hanya masdar tu tambah marbutah saja. Hak isim maf'ul tak ada marbutah. Jadi kalau isim maf'ul tu perempuan, jadi mufa'alah juga. Jadi atau wazan mufa'alah juga, muqatalah. Qatala saling berbunuhan, berperang lah kita kata. Saling berbunuhan. Jadi wazan ni dalam bab yang ketiga dengan terjemah saling. Dengan terjemah apa? Saling. Saling berbuat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mauzun wa mauzunuhu, bermula mauzunnya, mauzun hadzal bab ialah qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Dia ada belakang tu. Qatala telah saling membunuh ia. Yuqatilu mana saling ni maknanya fa'il dia tu seorang, dan dalam masa yang sama fa'il yang lain berkongsi fi'il yang sama. Qatala Amrun wa Zaidun, telah saling berbunuhlah oleh Zaid dan Ammar. Mana Zaid bunuh Ammar, Ammar bunuh Zaid. Saling berbunuh. Berkongsinya satu fa'il ni, satu fi'il ni oleh beberapa fa'il dalam perbuatannya. Wa qitalan. Okey. Jadi contoh apa wazan lagi? Jama'a yujami'u mujama'ah. Jama'a yujami'u mujama'ah wa jima'a wa jima'an. Orang Arab tak sebut jima'an dengan ya. Disebut jima'. Jima' tu masdar. Qatala yuqatilu, fa'ala yufa'ilu, mufa'alah wa fi'alan. Jadi jima' atau wazan fi'al, bersetubuh. Jadi bersetubuh tu maksud apa? Atau wazan ni maknanya saling. Maksud apa saling? Okey. Jama'a zaujun wa zaujatun. Saling bersetubuhlah oleh suami dan isteri. Jadi untuk kebahagiaan rumah tangga itu, mestilah suami dengan isteri itu ada perasaan hendak bersetubuh sama-sama ketika setubuh. Kalau salah satu saja nak setubuh, salah satu lagi tak mau setubuh, hak tu tidak bahagia kerana tidak ada perasaan nak setubuh salah seorang. Jadi kita kena orang yang dah berkahwin khususnya tu, perlulah dia tu bersetubuh ketika mana dua-dua nak. Jangan salah seorang. Kalau salah seorang masalah. Kalau salah seorang masalah. Waktu kita kalau dalam berumah tangga tu perlu melahirkan perasaan ghairah sepanjang masa. Perasaan suka,
Jangan perasaan musuh. Bila perasaan suka, bila-bila waktu saja. Kalau jama'a, yujami'u, mujama'ah, wajima'an, sanggup. Gitu. Rela hati. Tu hikmah di sebalik perkataan saraf jama'a, yujami'u, mujama'ah, wajima'an. Tu antara dia. Maka wa alamatuhu wa alamatul babi thalithi, bermula alamat yang ketiga, alamatnya alamat yang bab yang ketiga, alamatu mubtadahu mudhafu ilaih. Jumlah tu khabar, ay yakuna madhihi madhil babi thalith. Adalah fi'il madhinya fi'il madhi bab yang ketiga itu. Ala arba'ati ahrufin ay sabitan, khabar yakun sabi ia ala arba'ati ahrufin, atas 4 huruf. Arba'ati jar majrur wa huwa mudhaf, ahrufin mudhaf ilaih. 4 huruf lah. Sebab fa'ala yufa'ilu mufa'ala, fa'ala fa'alif ain lam, yang ditambah apa dia? Bi ziyadatil alifi bainal fa'i wal aini, yang dengan ditambahkan akan alif itu antara fa di sini iaitu qaf lah, pada wazan, pada mauzun qatala. Fa fi'il lah sini. Fa fi'il mana pada wazan qatala tu qaf, huruf qaf. Wal aini ataf kepada al-fa, dan juga ain yang mana kalau mauzun qatala pada huruf ta. Pada huruf ta. Jadi qatala dia punya wazan asal dia apa dia? Qatala. Wazan asal qatala. Bunuh ia oleh seorang akan orang lain. Qatala saling bermuduhan oleh fa'il pertama dengan fa'il kedua. Qatala Zaidun wa Amrun. Contoh. Maka dia katanya qauluhu wa bina'uhu, dan bermula binanya, bina bagi al-babi tsalits. Maknanya lah khabar ay sabitun, sabi ia lil musyarakati, ada musyarakah, persekutuan, persamaan, saling-saling, bainal itsnaini, antara dua orang, ghaliban ay fil ghalibi, pada ghalibnya dua orang lah, tapi tak menafi kadang-kadang seorang saja, tidak ada makna saling. Wa qad yakunu lil wahidi ay wa qad yakunu bina'uhu, dan kadang-kadang adalah binaan bab yang ketiga itu sabitan, sabi ia lil wahidi, bagi seorang saja. Mithalul musyarakati, bermula contoh mubtada, al musyarakati musyarakah, saling-saling tu, bainal itsnaini, antara dua orang, ialah khabar nahwu ay nahwu qaulika, umpama perkataan engkau, qatala Zaidun Amran, telah membunuh ia oleh Zaid akan Amr. Seolah-olah begitulah maknanya. Cuma ulama saraf mengatakan misal yang dibuat oleh misal yang dibuat oleh musannih tersebut tidak tepat sikit, kerana bukannya jadi maf'ul. Okey, makna kalau kita sebut qatala, maknanya apa dia? Qatala Zaidun dengan Ammar. Okey, ada perkataan Zaidun dengan Ammar. Jadi qatala sini makna setiap seorang daripada Zaid dengan Ammar itu sama-sama dalam melakukan perbuatan membunuh. Sama-sama dalam melakukan perbuatan membunuh. Maka berlakulah Zaid dengan Ammar tu saling membunuh dengan pedang umpamanya. Okey. Betul lah. Jadi gini, qatala Zaidun Amran, telah saling berbunuh ia oleh Zaid akan Ammar. Okey, dia i'rab dia zahir ginilah, Zaidun fa'il, Amran itu maf'ulun bih. Tapi pada hakikatnya
Zaidun pun qatala, Amrun pun qatala. Tapi disebabkan Zaidun itu dekat dengan fa'il, dekat dengan fi'il nisbah lafaz, lepas daripada fi'il sebut Zaidun, maka dia di-i'rab sebagai fa'il. Sedangkan Amran itu seolah-olah berlaku pembunuhan itu atas dia, tu jadi maf'ulun bih. Tanpa menafikan, begitu juga Amrun boleh jadi fa'il kepada qatala, sebab dia juga bunuh Zaid. Dia hendak ada usaha untuk bunuh Zaid, dan Zaid tersebut menjadi mangsa. Zaid tersebut menjadi mangsa. Tu jadi boleh qatala Zaidun Amran. Jadi Amran dengan Zaid itu ada makna fi'il yang qatala, iaitu saling berbunuhan. Cumanya sini Zaidun di i'rab fa'il, Amran di i'rab maf'ulun bih. Kerana Zaidun itu nisbah pada fi'il itu dekat lafaz dia. Kalau Amran tu seolah-olah nak menunjukkan dia punya kesan daripada pembunuhan tu, iaitu kesan atau mangsa kepada pembunuhan. Jadi maf'ulun bih. Macam perkataan sinilah dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendak berbuat baiklah oleh kalian akan isteri kalian, atau bukan, hendak menggaulilah oleh kalian akan isteri kalian bil ma'ruf, dengan baik. Wa'ashiru, asyara yu'ashiru, qatala yuqatilu, fi'il amar atau wazan asyara yu'ashiru. Okey, asyara siapa fa'il dia? Suami. Hunna isteri. Adakah isteri tidak perlu buat baik pada suami? Perlulah. Tu makna saling. Bukan setak, walaupun isteri itu maf'ulun bih, tapi dia perlu buat baik juga dengan suami. Suami perlu buat baik dengan isteri, saling buat baik. Cuma sekarang ni dia dalam Quran tu dia fokus pada suami lah, sebab dia fa'il. Kemudian isteri itu maf'ulun bih, tanpa menafikan isteri juga jadi fa'il, suami jadi maf'ulun bih bila berbuat baik juga. Wa mithalul wahidi, dan bermula contoh seorang. Mithalu mubtada, al-wahidi mudhafu ilaih, contoh seorang pada wazan yang bab yang ketiga ni. Nahwu ay khabar, nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau, qatalahumullah, telah membunuhlah ia akan mereka itu oleh Allah. Jadi Allah membunuh orang. Adakah mereka membunuh Allah? Tak ada. Tak ada makna musyarakah. Hum tu maf'ulun bih, Allah tu fa'il. Allah membunuh mereka, mematikan mereka. Adakah mereka mematikan Allah juga? Sebab lafaz qatala ni musyarakah? Tidak. Itu. Jadi kalaulah lafaz wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah itu menunjukkan ke atas berlakunya perbuatan itu pada seorang, itu jarang berlaku dalam bahasa Arab. Jarang berlaku dalam bahasa Arab. Biasanya dia akan musyarakah dengan orang lain. Kalau dengan makna seorang saja, jarang berlaku, kecuali dalam perkara-perkara berkaitan dengan Allah Ta'ala. Dia guna wazan ni bukan makna musyarakah. Bukan makna musyarakah. Okey, habis. Jadi antara maknanya apa dia tadi? Musyarakah. Makna lain juga adalah dengan makna muwalat. Dengan makna apa? Muwalat, berturut-turut. Contoh, walaitu as-sawma. Walaitu as-sawma. Jadi wala yuwali muwalatan. Walaitu, telah berturut-turutlah oleh aku akan puasa. Iaitu aku puasa secara berturut-turut. Itu makna muwalah. Makna apa? Makna muwalah. Jadi bukan makna saling pula. Walaitu as-sawma. Maknanya puasa tu pun saling berturut-turut dengan aku. Aku berturut-turutkan dengan puasa. Bukan makna musyarakah, tapi makna mualat. Kita buat benda tu secara mualat. Walaitu sawma, walaitu salata. Aku berturut-turut akan sembahyang. Mana aku buat sembahyang dalam keadaan mualat. Makna yang kedua ialah makna yang kedua ialah bila kita sebut wazan fa'ala, yang dikehendakinya ialah semata-mata perbuatan, mutlaqul fi'li. Contoh, safara Zaidun. Bila kita kata safara Zaidun, bukan makna musyarakah.
Oh, dia Zaid ni dia musafir dengan siapa? Bukan. Safara Zaidun, safara, itlaq safara, tapi naknya safara. Nak kata dia musafir tu ya. Tu nak kata tu dia kata itlaq wazan fa'ala, tapi kehendaknya mutlaqul fi'li, semata-mata fi'il. Semata-mata musafir lah. Semata-mata musafir, tidak ada musafir dengan orang lain, tak ada. Bukannya saling musafir, bukan. Okay. Jadi tu antara maknanya lah. Tu antara maknanya. Jadi antara maknanya muallad. Antara maknanya lagi ialah mutlaqul fi'li. Sebut jawatan wazan fa'ala, tapi naknya secara mutlak perbuatan. Macam safara bukan makna saling musafir, tapi musafir lah. Musafir biasa. Habis qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, an-naw'u tsani, bermula cabang yang kedua. Bukan, an-naw'u tsani itu jadi badah hak dulu tu lah. Dulu kan an-naw'ul awal, ni an-naw'u tsani pula. Ni nak masuk fi'il rubai. Nak masuk bukan fi'il rubai lagi, fi'il masih lagi fi'il mazid. Tapi fi'il mazid yang dua huruf. Wa huwa, dan bermula dia naw'u tsani ialah khabar ma barang zida yang ditambahkan akan dia fihi padanya, pada ma tu naib fa'il harfani akan dua huruf, ala thulathiyyi ay ala al-fi'l al-thulathiyyi al-mujarradi, atas fi'il yang bangsa tiga huruf yang mujarrad. Tiga huruf fi'il fa'ala tu, kemudian ditambahkan dua huruf lagi, jadi apa? 5 huruf. Wahuwa, dan bermula dia mazida fihi harfan, itu khamsatu abwabin, ada 5 bab. Khamsatu mubtada, wahuwa mudhaf, abwabin mudhafu ilaih, ada berapa bab? Ada 5 bab. Al-babul awwalu, bermula bab yang pertama. Al-babu al-awwalu, al-babu mubtada, al-awwalu sifat, ay fa'ala khabar. Bab yang pertama, bermula bab yang pertama ialah bab yang pertama ialah in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Masdar qiyasi juga. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Mauzunuhu, bermula mauzunnya, mauzun bagi al-babil awal ni in kasara yankasiru inkisaran. Tu apa dia panggil perkataan lain. Ataupun in qata'a yanqati'u inqita'an. In apa nama tu? In qata'a yanqati'u inqita'an. Kalau in kasara yankasiru inkisaran, kita terjemah terpecah. In qata'a yanqati'u inqita'an, terputus. Dia makna ter. Wa alamatuhu, kini nisbah alamat pula fi'il ni. Wa alamatuhu wa alamatul babil awal, dan bermula alamatnya alamat al-babil awal, jumlah tu khabar, ayyakuna madhihi madhil babil awal, bahawa adalah babnya adalah madhinya madhi bab yang pertama ni, madhi yang bab yang pertama lah, itu khabar sabitan mahzuf, sabit ia ala khamsati ahrufin, atas 5 huruf, ala khamsati jar majrur wa jar majrur wa mudhaf, ahrufin mudhaf ilaih, 5 huruf saja. Lagu mana? Bi ziyadatil hamzati wan nuni fi awwalihi fi awwalil fi'li, dengan ditambahkan hamzah dan nun pada awalnya, awal fi'il. In fa'ala, asalnya apa dia? Asalnya fa'ala. Wazan ni asalnya fa'ala, tu thulathi mujarrad dia, tambah alif nun depan, jadi in fa'ala. In kasara, asalnya kasara, memecahkan, kemudian tambah alif nun, inkasara. Gitu. Jadi wazan ni atas asalnya fa'ala, kasara, tambah alif nun, inkasara. Dah apa dia maknanya? Wa bina'uhu, dan bermula binaannya, binaan al-babil awal ni khabar sabitun, sabit ia lil mutawa'ati, mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Istinaful bayani. Wa ma'na al-mutawa'ati, dan bermula makna mutawa'ah, makna mubtada.
al-mutawa'ati mudhafu ilaih. Ialah khabar husulu athari syai'i, terhasilnya kesan sesuatu. Husulu khabar wa huwa mudhaf, athari mudhafu ilaih, asy-syai'i mudhafu ilaih. Terhasilnya kesan sesuatu an ta'alluqil fi'lil muta'addi bi maf'ulihi bi maf'ulil fi'il muta'addi, daripada bergantungnya fi'il muta'addi dengan maf'ulnya maf'ul fi'il muta'addi. Okey. Sekarang ni atas wazan infa'ala ni dia perlu kepada fi'il muta'addi. Dia perlu kepada fi'il yang bermakna muta'addi. Contoh kita kata tadi inkasara. Dia akan sebut lagi. Dia akan sebut nahwu. Okay, contoh. Wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu. Nahwu khabar ialah umpama. Nahwu qawlika. Kasartu zujaja, telah memecahkan oleh aku akan kaca. Fankasara dhalika zujaju, maka terpecahlah oleh demikian fa'il. Az-zujaju badal, oleh demikian kaca. Jadi dia perlu kepada fi'il muta'addi dulu. Fi'il muta'addi apa dia? Kasara. Kasara apa dia maksud dia? Memecahkan. Jadi bila sesuatu itu kita memecahkan dia, berlakulah terpecah kaca. Bila kita baling saja, pang, pecah, perang. Bila pecah tu inkasara, terpecah. Tu husulu athari syai'. Senang cerita kalau mengaji akidah ni, ma hasala bil masdar. Gitu. Ma hasala bil masdar. Masdar tu perbuatan dia. Hasil kesan daripada perbuatan tu, terjadilah benda yang terjadi. Terjadilah benda yang terjadi. Tu kalau nak kata, nak mudah-mudahlah. Di husulu athari syai', terhasilnya kesan sesuatu daripada ta'alluq berkaitnya fi'il muta'addi dengan maf'ulnya. Jadi fi'il muta'addi dengan maf'ul, contoh sini kasara, memecahkan. Siapa? Oleh aku az-zujaja. Az-zujaja maf'ulun bih. Kesan daripada memecah tu, terpecahlah kaca tu. Itu mutawa'ah. Itu makna mutawa'ah. Qata'a ay qata'tu asy-syajarata. Qata'tu asy-syajarata, telah memutuskan, telah memotong oleh aku akan pokok ini. Maka pokok ini inqata'at asy-syajaratu, terpotonglah oleh pokok tersebut. Bila terpotong, kesan daripada aku memotong. Inqata'at asy-syajaratu. Tu makna apa? Mutawa'ah. Fa inna inkisara az-zujaji, maka sesungguhnya terpecahnya kaca tersebut, idhafat masdar kepada fa'il. Terpecahnya kaca, al-inkisara isim inna wa huwa mudhaf, az-zujaji mudhafu ilaih, khabar. Atharun ialah kesan, sifat. Hasala yang terhasil ia kesan, an ta'alluqil kasri, daripada berkaitnya perbuatan memecah tu, sifat. Alladhi yang mana, huwa bermula dia alladhi, khabar. Al-fi'lu sifat, al-muta'addi fi'il yang muta'addi, iaitu muta'addi dengan maf'ulnya, iaitu apa? Az-zujaj. Bila dia memecahkan, kesannya terpecah. Itu ialah mutawa'ah. Dengan apa? Dengan makna mutawa'ah. Cuma para ulama saraf dalam mensyarahkan kitab ni, dia memberi kritikan sikitlah kepada perkataan musannif. Dia kata kasartu zujaja fankasara dzalika zujaju. Kalau ikutkan tidak perlu dah menggunakan perkataan dzalika zujaju, kerana tidak fasih. Dalam bahasa Arab kalau dah sebut sebelumnya, selepasnya nak sebut lagi, dia jadi dhamir. Molek ni sebut molek ni sebut macam mana? Kasartu zujaja fankasara. Tak payah fankasara dzalika zujaj lagi, sebab tadi dah sebut dah sebelum fankasara tu az-zujaj. Kau dia panggil lepas dah sebut zahir, selepasnya itu fi maqamil idmar, pada maqam dhamir. Itu lebih fasih dalam bahasa Arab. Tetapi kenapa disebut juga? Disebut juga kerana dia maqam ta'lim mubtadi. Dia maqam sekarang ni, kitab ni maqam untuk mengajar orang yang mubtadi, orang yang baru belajar. Tapi tak apalah, dizahirkanlah. Dia panggil izhar
Al-izharu fi maqamil idmar. Menzahirkan kalimah yang berada pada kedudukan idmar. Pada kedudukan asalnya dia dhamir, tapi diizharkan. Dilahirkan untuk memperjelaskan kepada orang yang baru belajar. Contoh lagi. Contoh lagi. Qata'tul lahma fanqata'a. Ataupun qata'tul lahma. Kalau qata'tu, memotong ia oleh aku akan daging. Kalau qata'tu al-lahma, memotong ia oleh aku akan daging. Kalau qata'tu, qata'tu qatta'a atau wazan qatta'a atau wazan fa'ala dengan mana apa? Takthir. Apa takthir? Berlakunya dalam satu daging itu potong banyak kali. Bila qata'tu atau qatta'tu, mutawa'ahnya inqata'at. Inqata'a ay inqata'a dhalikal lahm. Maka terpotonglah oleh demikian daging. Gitu. Qata'tul lahma, potong oleh daging. Potong oleh aku akan daging. Qata'tul lahma, potong oleh aku akan daging, tapi potong tu banyak kali. Sebab qata'a litakthir. Kemudian hasil daripada dua perbuatan tu inqata'al lahmu, terpotonglah oleh daging tersebut. Gitu. Itu makna mutawa'ah. Kemudian kian negeri Jadi bab ini, dalam bab yang pertama ni, sama ada fi'il tersebut lazim ataupun mutawa'ah. Dia tidak memberi makna muta'addi semata-mata. Mesti makna mutawa'ah. Mesti makna apa? Mesti makna mutawa'ah. Tapi kadang-kadang walaupun atas wazan infa'ala, dia dengan makna lazim. Contoh intalaqa. Intalaqa dengan makna zahaba, pergi. Intalaqa tu atas wazan infa'ala dah. Adakah mutawa'ah? Dia zahaba rajulun. Bila zahaba rajulun intalaqa. Adakah begitu? Tak. Intalaqa walaupun dengan wazan infa'ala tapi dengan makna lazim, iaitu zahaba. Ada kadang-kadang dengan makna lazim, ada kadang-kadang dengan makna mutawa'ah. Antara mutawa'ah, antara lazim yang menjadi makna lazim ialah intalaqa dengan makna zahaba. Selesai. Intalaqa dengan makna zahaba. Selesai. Itulah intalaqa. Adakah intalaqa tu kesan daripada pergi sesuatu? Tak. Intalaqa tu semata-mata pergi. Sarah ni luas. Sarah ni luas. Sebab tu kalau kita Asia, dia akan sebut apa kadang-kadang kalau mengaji ya, min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul wa iradatil wa itlaqul masdar wa iradati ismil fa'il min itlaqil fi'il madhi wa iradatuhu fi'il mudhari'. Itu semua akan jumpa. Sebab sarah ni luas. Kadang-kadang sebut fi'il mudhari' tapi naknya fi'il madhi, maknanya fi'il madhi. Pelik. Dalam Quran ada. Dalam Quran ada fi'il mudhari' tapi dia punya wazan tu fi'il madhi. Sedangkan yang nak dimaksudkan fi'il mudhari'. Tengok. Quran mengajar kita bahawasanya sarah tu luas. Jadi orang yang tidak memahami bahasa Arab, dia kalau tengok sepitah lalu, kalau orang Arab sajalah, kalau kita memang tak faham bahasa Arab, kalau tak berti bahasa Arab. Kalau orang Arab yang tak ada ilmu, tengok Quran, dia akan kata silap Quran. Sebab wazan macam fi'il madhi, tapi dia punya belakang baris tu, belakang tu baris dhammah. Itu untuk fi'il mudhari'. Jadi tak tahu. Orang Arab jahil. Jadi dia kata Quran silap. Bahaya besar. Quran silap pula dia kata. Tu. Jadi surah dia ada kaitan dengan Quran. Memang banyaklah. Contoh kalau apatah lagi dalam bab qiraat lah. Dalam bahagian farsh. Dalam bahagian apa? Farsh. Bukan usul. Usul tu biasanya hak qiraat, ibdal, apa semua tu, ibdal, taqlid, tu dari sudut cara bacaan lah usul tu. Biasanya farsh tu yang berubah-ubah. Ubah-ubah perkataan dan juga baris. Baca al-buyut jadi al-biyut. Al-buyut jadi Ibnu Katsir baca al-biyut. Al-Quran, Ibnu Katsir baca Quran. Baca Quran. Tu ada kaitan dengan surah tu. Quran. Boleh. Tu surah dengan nahwu kait rapat dengan qiraat. Al-babu tsani, bermula bab yang kedua ialah
Ifta'ala. Wazan apa? Ifta'ala. Hak ni dia tambah dua juga, cuma beza hak tadi. Tadi tambah dua-dua, hak belakang. Hak ni tambah dua huruf juga, tapi celah-celah antara fa. Sebelum fa satu, antara fa dengan ain satu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunuhu, bermula mauzunnya, mauzun bab yang kedua ni ialah khabar ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Dengan mana apa? Berkumpul lah, ataupun terkumpul. Okey. Jadi ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Sama juga macam iftaraqa yaftariqu iftiraqan. Terpisah. Terpisah. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya alamat al-babi tsani. Alamatu mubtada'hu mudhafu ilaih, jumlah tu khabar. Ayyakuna madhihi, bahawa adalah madhinya, madhi al-babi tsani. Madhihi isim yakun khabar. Sabitan, sabit ia ala khamsati ahrufin, atas 5 huruf. In fa'ala 5 huruf lah. Kira satu-satu. Lagu mana 5 huruf tu? Biziyadatil hamzati, dengan ditambahkan akan hamzah. Biziyadati jar majrur wa huwa mudhaf, al hamzati mudhaf ilaih. Fi awwalihi, fi awwalil fi'li, pada awalnya awal fi'il. Watta'i ataf pada hamzah, dan ditambahkan ta tu bainal fa'i, ay fa'il fi'li, antara fa fi'il ataf, wal aini, dan ain fi'il, antara fa fi'il dan ain fi'il. Ditambah kat situ. Ditambah kat situ. Jadi ijtama'a asal fi'il mujarrad dia apa dia? Jama'a. Jama'a menghimpunkan. Ijtama'a terhimpun. Ia pun sehari dengan makna mutawa'ah. Jama'tu al-kutuba, telah menghimpun oleh aku akan kitab. Fajtama'a, maka terhimpunlah kitab tersebut. Gitu. Dia sama macam al-babul awal, al-babul thani. Ijtama'a makna mutawa'ah. Tu dia kata wa bina'uhu, dan bermula binanya bina al-babi thani. Bermula binanya bina babi thani ialah khabar sabitun. Sabit ia lil mutawa'ati. Mutawa'ah. Apa mutawa'ah? Husuli athari syai'. Kesan daripada hasil daripada kesan sesuatu an ta'alluqil fi'lil muta'addi bi maf'ulihi. Daripada ta'alluq fi'il muta'addi dengan maf'ul dia. Jadi kena cari hak fi'il muta'addi dulu dengan makna mujarrad hak asal. Jadi ijtama'a makna jama'ah. Inqata'a makna qata'a. Iftaraqa makna faraqa. Tu. Okey. Nahwu. Nahwu ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau jama'tul ibila, telah menghimpunkan oleh aku akan unta, maf'ul bih, maka fajtaba'a dhalikal ibilu, maka terhimpunlah oleh demikian unta. Yang kita sebut dah, dia sebut dhalikal ibilu tu ghairu fasih, tidak fasih dalam bahasa Arab lah sebut begitu. Patutnya fajtama'at, selesai, ataupun fajtama'at, selesai. Sebab ibil itu muannats. Tapi disebabkan di maqam ta'lim mubtadi, maka disebut juga secara sarih. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Iktasaba yaktasibu iktisaban. Tu. Jadi dia fi'il lazim lah. Kalau ikutkan mutawa'ah ni, dia macam fi'il lazim. Dia ada fa'il saja, tidak ada maf'ul bih. Sebab dia kesan daripada fi'il muta'addi. Tapi kadang-kadang dia dengan makna muta'addi. Contoh ihtasaba. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Contoh kita buat ayat ihtasaba fulanun ibnahu. Ihtasaba ni maknanya sabara ala wafatihi, sabar atas kewafatan seorang. Ihtasaba, sabarlah, bersabar ia oleh si fulan akan anaknya. Yang ni anak tu mati. Bila anak tu mati, ihtasaba fulanun ibnahu, ibnatahu, contoh.
Telah bersabarlah atas kewafatan oleh bapa itu akan anaknya. Tu fi'il muta'addi. Ada juga dengan wazan tersebut fi'ilnya muta'addi, ihtasaba. Beza dengan bab yang pertama tadi dengan bab yang kedua. Bab pertama tadi imma lazim, imma mutawa'ah, dia punya makna. Dua tu je. Tapi kalau untuk wazan ni dia ada banyak makna lain. Antara makna lainnya dengan makna ittikhaz. Dengan makna apa? Ittikhaz. Ittikhaz ni ittikhaz ni ittikhaz ni mengambil lah. Ittakhadha yattakhidhu ittikhaz. Ittakhadha yattakhidhu ittikhaz. Contoh, ittakhadha Zaidun khataman min fiddah. Mengambillah ia oleh Zaid itu akan cincin daripada emas. Ittikhaz, ambilan. Makna yang kedua ijtihad. Dengan makna ijtihad, bersungguh-sungguh. Contoh lafaz ijtahada fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh ia seorang pada menuntut akan ilmu. Dengan makna ijtihad, bersungguh-sungguh. Bukannya kesan daripada kesungguhan sesuatu, bukan. Dia makna bersungguh-sungguh, ijtihad sungguh. Ada dengan makna ilhar. Ada dengan makna ilhar, menzahirkan. Contoh i'tadzara. Mendengar perkataan i'tadzara. I'tadzara syakhsun. Apa dia? Iaitu menzahirkan keuzuran oleh seseorang. Makna izhar. Tu. Kalau kita buat iqtatala, contoh. Contoh iqtatala dengan makna izhar. Makna apa? Menzahirkan pembunuhan. Jadi gitu. Kalau kita dengan makna izhar lah. Iqtatala, asal pada qatala. Qatala, bunuh oleh seseorang. Qatala, banyak bunuh dia. Qatala, saling berbunuhan. In qatala, in qatala, kalau dengan mana izhar, mana menzahirkan pembunuhan. Gitu. Bukan, betul lah. Bukan in qatala. Iqtatala. Silap. Iqtatala. Kalau in qatala, terbunuh dia. Sekali lagi ya. Qatala syakhsu amran. Telah membunuh oleh seseorang akan Amar. Mana? Dia membunuh seorang. Qatala syakhsun amran. Seseorang itu telah bunuh Amran banyak kali. Banyak kali bunuh dia. Maknanya gitu lah. Takfir. Qatala Zaidun Amran. Telah membunuhlah oleh Zaid akan Amar. Maknanya saling bunuh. Zaid bunuh Amar, Amar bunuh Zaid. Cuma Zaid itu jadi fa'il sebab berdekatan dengan fi'il. Saling bunuhan. Bila saling bunuhan, banyak bunuh ataupun bunuh, maka in qatala. In qatala, terbunuhlah ia. Terbunuh. Usulu athari syai' an ta'alluqi fi'il muta'addi bi maf'ulihi. Terbunuh. Bila terbunuh, kalau kalau atas wazan ifta'ala, iqtatala. Iqtatala mana? Kalau dengan makna izhar, menzahirkan pembunuhan. Tengok, makna dia lain-lain dah. Tu baru satu makna, satu wazan. Lepas tu buatlah wazan 14 tu. Fa'ala 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 fa'ilu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altu fa'alna fa'altunna fa'altu fa'alna tu fa'ala. Lepas tu in qatala iqtatala. Itu Dan bab yang kedua juga ada dengan makna at-tasyaruk. At-tasyaruk mana? Musyarakah juga. Ada dengan makna musyarakah. Contoh buat ayat tu lah. Iqtatala Zaidun wa Amrun. Tapi kalau sini musyarakah tasyaruk sini, tasyaruk dia akan buat jadi ataf. Dia akan jadi ataf. Dia akan atafkan. Iqtatala Zaidun wa Amrun. Saling berbunuhlah oleh Zaid dan Amar. Iqtatala Zaidun wa Amrun. Iaitu bersekutunya Zaid dan Amar tu dalam pembunuhan. At-tasyaruk dengan makna bukan musyarakah, dengan makna tasyaruk, bersekutu. Silap. Dengan makna bersekutu, sama-sama buat benda tu. Tasyaruk iaitu iqtatala Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amar sama-sama misi iaitu membunuh. Begitu. Tasyaruk.
Ada dengan makna lain, iaitu makna mubalaghah. Dengan makna mubalaghah. Mubalaghah ni melampau lah. Contoh, irtadda Zaidun. Irtadda. Irtadda, yartaddu, irtidadan. Irtadda apa dah? Murtad. Bukan sebarang murtad. Bahkan balagha fil murtad. Atau balagha fil riddah. Melampau ia dalam keridahan dia. Kemurtadan dia. Irtadda. Bagaimana mubalaghah. Ada juga dengan wazan ifta'ala tu dengan makna fi'il thulathi mujarrad. Contoh iktahala. Iktahala atau wazan ifta'ala. Iktahala tu bukan mutawa'ah. Bukannya kita kahala, kita apa nama tu? Apa nama? Celok. Kita celok mata, kemudian mata tu iktahala, terceloklah ia, bukan gitu. Ataupun makna ittikhaz ke ijtihad ke izhar ke tak. Ada kadang-kadang dengan makna iktahala, sebut iktahala makna thulathi mujarrad itu kahala. Celoklah. Mencelok oleh seorang. Tabi'a. Kalau kita wazan ittaba'a. Ittaba'a syakhsu al-fuqaha'a. Dengan mana apa tu? Bukan mutawa'ah, tapi dengan mana? Tabi'a. Dengan makna tabi'a. Ittaba'a syakhsu al-fuqaha, yakni mengikut. Mengikut itu atas wazan tabi'ah. Dan juga wazan kita ifta'ala ni juga dengan makna, ada dengan makna wazan istaf'ala, dengan makna talab. Contoh tadi iqtatala. Kita kata apa tadi iqtatala? Contoh kita kata iqtatala tu kita boleh juga buat dengan makna mutawa'ah. Kita boleh buat juga dengan makna izhar. Boleh berlaku. Contohlah kita buat dengan makna izhar supaya beza dengan wazan sebelumnya infa'ala, inqatala. Jadi kalau ada tak wazan ifta'ala, iqtatala dengan makna istaqtala, ada. Ada dengan makna istaqtala. Apa istaqtala? Talabul qital, menuntut bunuh. Tengok beza. Wazan satu ya, qatala boleh pergi banyak. Qatala bunuh seseorang. Qatala bunuh seseorang banyak kali. Qatala saling berbunuhan, musyarakah. In qatala mutawa'ah, terbunuh ia, terbunuhlah ia, kesan daripada bunuh orang. Lepas tu iqtatala boleh pergi banyak. Kalau nak pergi mutawa'ah saja boleh. Iqtatala dengan mana izhar, ai izharul qatl pun boleh, menzahirkan pembunuhan pun boleh. Ataupun dengan mana at-tasyaruk, saling ada misi yang sama untuk bunuh orang pun boleh. Dengan atah lah. Iqtatala Zaidun wa Amrun. Ataupun iqtatala tu kita dengan makna mubalaghah boleh juga. Balaghah fil qital, berlebihan dalam bunuh boleh juga. Ataupun iqtatala tu dengan makna istiqtal, iaitu istaqtala, yastaqtil istiqtal, menuntut bunuh orang. Tengok banyaklah. Banyak boleh dah. Tu. Jadi boleh dah macam kita tu. Tu. Dan kadang-kadang ifta'ala ni juga menjadi makna mutawa'ah bagi lafaz fi'il af'ala. Bagi lafaz fi'il af'ala. Kan tadi kata mutawa'ah tu biasanya atas hasil daripada fi'il muta'addi thulathi mujarrad. Contoh iqtatala atas asalnya qatala. Tapi ada juga dia jadi mutawa'ah kepada lafaz af'ala. Af'ala yuf'ilu if'al. Ya kan muta'addi, ada yang mutawa'ahkan dia daripada fi'il af'ala. Okey, selesai. Tu bab yang kedua. Al-babu thalithu, bermula bab yang ketiga. Bermula bab yang ketiga, khabar. If'alla, yaf'allu, if'ilalan. If'alla, yaf'allu, if'ilalan. Banyak. Banyak nak sebut. If'alla, dengan kita idghamkan lam yang pertama ke dalam lam yang kedua. If'alla. Asalnya, if'alla. If'alla. Kalau kita buat satu-satu sekor-sekor, if'alla. Sambung, idgham, if'alla. Kita idghamkan lam pertama ke dalam yang kedua. Jadi kita memfanakkan lam pertama ke dalam lam kedua. Kita menghilangkan lam pertama ke dalam lam kedua.
Jadi asalnya gini. Bukannya if'alla silap. Bukan wazannya if'alla mati hak pertama, bukan. Asalnya if'alala, itu asal dia. Asal dia if'alala. Kemudian dibuangkan harakat lam yang pertama, dibuang harakat lam pertama dan dimatikan, barulah jadi if'alla. Itu proses dia. Jadi asalnya if'alala, dimatikan lam pertama, dibuang harakat dan dimatikan if'alla. Kemudian diidghamkan kepada lam kedua, barulah jadi if'alla. Tu jangan kerja dia. Mauzunuhu mauzunul babi thalith. Bermula mauzun bab yang ketiga itu khabar. Sini senang Bab yang ketiga ni mudah sebab dia sifat dia berkaitan sifat Nak kata mubalaghah sifat dia tu. Biasa warna ataupun aib, saya kira sebutlah. Iaitu ihmarra yahmarru ihmiraran. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Contoh lain, isfarra yasfarru isfiraran. Isfirarus syams. Pernah dengar dalam kitab fiqh? Isfirarus syams maknanya bersangatan kuning matahari tu. Bila betul-betul nak turun tu, kuning dia kau tambah. Ikhdarra yakhdarru ikhdiraran, bersangatan hijau. Ihmarra yahmarru ihmiraran, bersangatan merah. Bersangatan apa? Bersangatan merah. Kalau merah semata-mata hamira, merah ia. Hamira as-samaru, merah ia oleh buah itu. Bersangatan merah buah itu, ihmarra al-hamiru, as-samaru. Itu ihmarra, bersangatan merah. Sedang itu. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya, alamat al-babi thalith, jumlah tu khabar. Ayyakuna madhihi, bahawa adalah fi'il madhinya, fi'il madhi al-babi thalith itu khabar sabitan. Sabit ia ala khamsati ahrufin, atas 5 huruf. Khamsati jar majrur wa huwa mudhaf, ahrufin mudhafun ilaih. Macam mana 5 huruf tu? Bi ziyadatil hamzati, dengan ditambahkan akan hamzah. Ditambahkan akan hamzah fi awwalihi, fi awwalil fi'li, pada awalnya awal fi'il. If'alla, alif tu tambah. Alif tu hamzatul wasal lah. Wa harfin akhara, atah pada awalihi, dan haraf atah pada al-hamzati, ay bi ziyadati harfin akhara, dan menambahkan haraf yang lain. Akhara sifat, haraf yang lain tu min jinsi lami fi'lihi, fi'lil babi thalith, daripada peseng lam fi'ilnya, lam fi'il bab yang ketiga. Lam fi'il if'alla. La tu lam fi'il tu dia jadi 2. Jadi 2 lah, tambah ke sini. Wa bina'uhu wa bina'ul fa babi thalith, bermula binanya, bina babu thalith ni sabitun, sabit ia li mubalaghatil lazimi, untuk menunjukkan kelampauan fi'il lazim tu. Kelampauan fi'il lazim tu. Jadi lazim asalnya hamira. Nak menentukan mubalaghatul humrah, jadi ihmarra, bersangatan merah. Tu. Saya akan datang ada lagi ihmarra. Hak tu ziyadatul mubalaghah. Kau tambah lagi mubalaghah. Sebab apa? Kita bagi dah kaedah dulu. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna, bertambahnya mabna, huruf yang dibina atas satu perkataan tu, tadullu ala ziyadatil ma'na, menunjukkan atas tambah maknanya, lebih mubalaghah maknanya. Jadi kalau hamira merah, ihmarra bersangatan merah, ihmarra sangat bersangatan merah. Begitu ya. Dah ya. Jadi dia pada bab apa? Waqila, dan kata sebagai ulama, lil alwani, bagi warna, ataf, wal uyubi, dan aib. Jadi khilaf ulama. Wazan ni untuk mubalaghatul lazim ke, atau wazan ni khusus untuk alwan dengan misal? Khilaf. Pandangan pertama, wazan ini diletakkan kepada warna dan aib saja. Mana warna, contoh merah, hijau tadi dah, tanpa ada makna mubalaghah. Tanpa ada makna mubalaghah. Makna atas pandangan pertama ni kita kata ihmarra tu merah biasa lah, merah, semata-mata merah, tak ada makna mubalaghah.
Sama juga dengan aib. Contoh kita kata i'warra. I'warra makna buta. Zahaba basaruha, buta. Jadi i'warra tu bukannya bersangatan buta, tapi buta semata-mata. Tidak ada makna mubalaghah. Tu pandangan pertama. Tu pandangan pertama. Pandangan yang keduanya ialah apa dia? Dia diletakkan untuk makna dia diletakkan pada makna warna dan juga aib tambah mubalaghah. Bukan setakat aib dan juga warna, tapi tambah mubalaghah sekali. Contohnya ihmarra tu bersangatan merah, i'warra bersangatan buta. Gitu. Gitu Kemudian dia kata mithalul alwani, bermula contoh warna-warna itu khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau ihmarra zaidun. Bersangatan merah lah oleh Zaid. Apa tu bersangatan merah tu? Wajhan, nisbah muka tambah tamis. Contoh. Dalam Quran ada dah tu. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana bersangatan putihlah oleh wajah-wajah manusia dan bersangatan hitamlah wajah-wajah manusia. Jadi bukan putih biasa, putih dengan mubalaghatul lazim, putih yang bersangatan, hitam yang bersangatan. Begitu. Wa mithalul uyubi, dan bermula contoh aib. Mithalu mubtada, al-uyubi mudhafu ilaih. Misal bagi aib, contoh khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan kau i'warra zaidun, bersangatan butalah oleh Zaid. Itu i'warra. Asal dia awira buta ia. I'warra bersangatan buta. Gitu. Tu bab yang ketiga. Qala al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat khabar. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tambah dua juga, ta dan ain fi'il. Tafa'ala. Contoh lagi, takallama yatakallamu takalluman, cakap. Tafaddala yatafaddalu, ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ini sekali dia akan sebut litakalluf, untuk menunjukkan takalluf, berat. Okey, lagi kita kurang. Mauzunuhu, bermula mauzunnya mauzun al-babir rabi' ialah takallama yatakallamu takalluman. Biasa tu bercakap, berkata-kata. Takallama telah berkata-kata. Yatakallamu sedang berkata-kata. Takalluman masdar dia lah, berkata-kata tu lah masdar. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya alamat al-babir rabi' jumlah tu khabar. Ayyakuna madhihi, bahawa adalah fi'il madhi babir rabi' itu ala ay sabitan, sabit ia ala khamsati ahrufin, atas 5 huruf. Atas apa dia? Atas 5 huruf. Macam mana? Bi ziyadati ta'i, dengan ditambahkan ta. Bi ziyadati jar majrur wa huwa mudhaf. At-ta'i mudhafun ilaih. Fi awalihi, pada awalnya, pada awal al-babir rabi', pada awal fi'il lah. Ataf wa harfin akhara, dan haraf yang lain. Akhara sifat. Min jinsi aini fi'lihi, fi'lil babir rabi', daripada pesing ain fi'ilnya, ain fi'il bab yang keempat ni. Itulah kata tafa'ala. Ta satu, ain tu, tambah itu. Yang mana ain tu bainal fa'i wal aini, antara fa dengan ain. Antara apa dia? Antara fa dengan ain, ditambahkan ain tu yang berada antara fa dengan ain. Ain yang satu lagi lah. Ain yang satu lagi. Okey. Jadi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan ni, ini bercanggah dengan kaedah fi'il mazi. Wazan ni bercanggah sikit dengan kaedah fi'il mazi. Sebab apa? Kaedah fi'il mazi ni dia kata fi'il mazi ni mesti ada asal thulathi dia. Mesti ada thulathi mujarrad asal. Kecuali fi'il mazi ni. Fi'il mazi ni tidak ada asal kadang-kadang pada thulathi. Tidak ada asal pada thulathi. Contoh takallama. Takallama ni bercakap, berkata-kata. Tak ada thulathi dia. Tak ada thulathi dia. Thulathi dia tak ada. Kalau dengan mana bercakap tak ada.
Kalau kita kata kalimah mana cedera. Kalimah kau cakap. Paling kurang kallama tu dah mazid dah. Kallama yukallimu taklim. Takallama yatakallamu taklim. Takallum silap. Kallama yukallimu taklim. Kallama Allahu Musa taklima. Takallama yatakallamu takalluman. Takallama ni tidak ada dia punya fi'il thulathi mujarrad asal apa. Ada. Jadi bercanggah lah sikit dengan kaedah mazid hak asal. Yang mana kaedah mazid hak asal mesti ada thulathi. Jadi takallama tidak pernah didengar oleh orang Arab dengan sebutan sulasi mujarrad, tak ada. Beza dengan tafaddala. Yatafaddalu, tafaddulan. Ada fi'il sulasi dia, sama ada fadala, fadila, fadula. Makna lebih. Sempoi. Lebih. Hebat. Tafaddala. Tu mazid dia. Kalau contoh ta'allama yata'allamu ta'alluman, ada asal dia alima, mengetahui. Kalau 'allama mengetahui nisbah mengajar, ta'allama mengetahui nisbah belajar. Ta'allama dengan makna belajar. Jadi asal dia alima, mengetahui sama ada dengan mengajar atau dengan belajar. Kalau belajar tafa'ala wazan dia, kalau mengajar 'allama. Fa'ala. Gitu. Atau wazan apa? Atau wazan fa'ala. Tu wazan untuk fa'ala. Tu kalau takarrama yatakarramu takarruman, dengan makna asal dia karuma mulia. Kalau tasyarrafa yatasharrafu tasharrufan, asal pada syarafa. Jadi banyak jugalah yang ada asal fi'il thulathi, cuma beberapa perkataan yang tidak ada dalam asal fi'il thulathi. Contoh takallama. Wa bina'uhu, dan bermula bina al-babi rabi' tu khabar sabitun, sabit ia litakallufi, dengan makna takalluf. Apa tu? Wa makna takallufi, dan bermula makna takalluf, makna mubtada, at-takallufi mudhafu ilaih, khabar tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in, menghasilkan perkara yang dituntut syai'an ba'da syai'in, sedikit selepas sedikit, sesuatu selepas sesuatu. Gitu lah. Syai'an ba'da syai'in. Mana apa dia? Takalluf ni susah. Susah. Satu. Mana susah satu? Apa susah tu? Tahsilul matlub, menghasilkan benda yang dituntut sikit demi sikit. Tu makna tu. Jadi kalau ta'allama, kita belajar bukan berah lalu tak. Sikit. Tu ta'allama, takalluf situ. Ada keberatan dalam menerima ilmu. Nisbah apa dia? Nisbah menghasilkan, mendapatkan ilmu tersebut sikit panggil ta'allama. Lepas tu bertahun-tahun mengaji. Sebab ta'allama. Kalau takallama, cakap. Cakap ni pesing apa dia? Bila benda yang kita nak cakap ada dalam dada ni, kita berah lalu ke? Tak. Sikit-sikit lah. Aku nak nasi. Aku satu. Nak satu. Nasi satu. Satu. Syai'an fa syai'an. Itu. Tu takalluh. Nahwu ay wa mithalu dhalika. Bermula contoh demikian itu. Nahwu ay nahwu qawlika, ialah umpama perkataan engkau, ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin, telah belajar ia oleh aku akan ilmu, mas'alatan ba'da mas'alatin, satu masalah selepas satu masalah. Jadi jadi perkataan syai'an ba'da syai'in tu adalah tafsir lah. Tafsir bagi apa nama tu? Apa tadi? Yang kita kata mas'alatan ba'da mas'alatin tu tafsir bagi ta'allamtul ilma. Macam mana dia mempelajari akan ilmu tersebut? Mas'alatan ba'da mas'alatin. Sikit demi sikit. Satu masalah demi satu masalah. Gitu. Habis. Okey, makna tafa'ala dengan apa tadi? Dengan makna takalluf. Ada makna lain? Ada makna lain. Antara makna lainnya ialah dengan makna al-ittikhadz. Dengan makna apa? Al-ittikhadz. Mengambil. Mengambil. Contoh, tawassada thawbahu. Tawassada thawbahu.
Tawassada yatawassalu tawassudan. Tawassada asal pada wisadah. Wisadah ni bantal. Jadi tawassada thawbahu, membuat bantal ia oleh seseorang akan pakaiannya. Pakaian tu jadikan bantal. Tu ittikhad. Dia mengambilkan pakaian tersebut jadikan bantal. Jadi tafa'ala, wazan tafa'ala ada dengan makna ittikhad. Contoh tawassada, membuat bantal ia oleh seseorang akan bajunya. Baju itu dibuat bantal. Tawassada asal pada wisadah. Ada dengan makna mutawa'ah, tapi mutawa'ah bagi lafaz fi'il fa'ala. Mutawa'ah apa dia tadi? Husulu athari syai' an ta'alluqil fi'il muta'addi bi maf'ulihi. Jadi mutawa'ah sini mutawa'ah bagi lafaz fi'il fa'ala. Contoh, nabbahtu Zaidan, telah memperingati oleh aku banyak kali akan Zaid itu. Nabbahtu Nabbahtu ni mana? Memperingati banyak dah oleh aku akan Zaid tu. Banyak kali dah aku peringat dia. Takfir kan? Hasil dia fatanabbaha, maka tertambihlah ia Zaid. Apa tertambih? Banyak kali dah aku peringat dia, maka dia pun teringatlah. Gitu. Hasil daripada memperingat banyak, fatanabbaha atau wazan tafa'ala. Itu. Kemudian ada dengan makna yang seterusnya, dengan makna at-tajannub wal wiqayah. At-tajannub ni menjauhkan sesuatu, wal wiqayah menjaga dirilah. Contoh, taharraja Zaidun. Taharraja asal pada harajun. Harajun apa dia? Payah. Mana taharraja Zaidun, menjauh diri oleh Zaid itu daripada kepayahan. Jadi taharraja Zaidun, jauh diri daripada pembunuhan, haraj, kepayahan. Kalau kita buat wazan taqattala, taqattala yataqattalu taqattulan, mana menjauhkan diri daripada bunuh. Kalau atas wazan taqattala dengan mana tajannub, boleh buat langkah tu. Taqattala apa? Menjauhkan diri daripada membunuh. Ambil balik hal awal. Qatala, bunuh seorang. Qattala, bunuh seseorang banyak kali. Qatala, saling berbunuhan. Zaid bunuh aku bunuh dia. Lepas tu apa satu lagi tadi? In qatala, kalau in qatala mana mutawa'ah, terbunuhlah ia. Lepas tu iqtatala. Iqtatala kalau dengan mana izhar, menzahirkan pembunuhan. Kalau dengan mana tasyaruk, misi sama-sama bunuh orang. Iqtatala Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr tu bersekutu dalam bunuh orang. Misi yang sama, bunuh orang. Ataupun iqtatala dengan makna mubalaghah, mubalaghatul qital, pembunuhan yang sangat bersangatan, kejam. Contoh. Kalau tawazan taqattala dengan mana apa? Kalau taqattala dengan makna at-tajannub, menjauhi daripada pembunuhan. Tengok. Banyak dah makna. Dan kadang-kadang tafa'ala ni, kita kata tadi tafa'ala ni bebas daripada asal thulathi mujarrad. Contoh takallama. Contoh takallama. Ada juga dengan makna tafa'ala ni dengan makna nisbah. Dengan makna nisbah. Contoh ta'arraba. Ta'arraba asal pada Arab. Bila ta'arraba makna penisbahan Arab. Nisbatu ilal Arab. Ta'arraba, penisbahan kepada Arab. Ada juga dengan makna takfir. Dengan makna apa? Takfir, memperbanyakkan, macam wazan fa'ala. Iaitu contoh ta'attayna. Ta'atta ya ta'atta, ta'attuyan. Contoh ta'atta, kita buat ayat ta'attayna. Ta'attayna ni mana? At-takfir fit ta'ati. Fit ta'ati, banyak dari sudut pemberian, memperbanyakkan pemberian. Ta'atta, itu. Kalau banyak dari sudut pembunuhan, boleh juga atas wazan taqattala, boleh juga dengan makna litakfir, macam qattala. Habis. Kemudian al-babul khamisu
Wallahu a'lam. Sambung malam ini insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.